Halo Malaysia, terima kasih karena sudah menonton video-video berita-berita terkini daripada channel ini. Sebelum kita mulakan berita seterusnya, jangan lupa tekan butang like, komen, share, dan subscribe. Setiap komen Anda amatlah dihargai. Berita yang hangat pada hari ini. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada beritaharian.com.my bertajuk Polis mungkin panggil semula saksi, kes draft kehakiman Najib Rosmah bocor. Berita penuh, polis mungkin akan memanggil semula semua saksi bagi siasatan kes kebocoran keputusan penghakiman membabitkan Datuk Seri Najib Razak dan Datin Seri Rosmah Mansur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, tindakan itu akan dibuat jika perlu bagi melengkapkan kertas siasatan berdasarkan nasihat timbalan pendakwa raya. Beliau berkata pihaknya sudah menyerahkan kertas siasatan itu sudah diserahkan kepada timbalan pendakwa raya pada 30 Ogos lalu dan ia akan dikembalikan semula kepada polis dalam masa terdekat bagi melengkapkan beberapa perkara. Kita akan melengkapkan kertas siasatan ini secepat mungkin dan jika ada keperluan, kemungkinan keterangan semua saksi yang dipanggil sebelum ini akan diambil semula. Siasatan yang dilakukan kali ini akan memberi fokus terhadap tindakan yang dinasihatkan oleh timbalan pendakwa raya. Ketua Polis bagi melengkapkan kertas siasatan katanya ketika ditemui selepas sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur di sini hari ini. Katanya seramai 27 saksi sudah diambil keterangan yaitu 17 individu membabitkan kebocoran keputusan penghakiman Najib dan 10 lagi membabitkan Rosmah. Sebelum ini Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai memaklumkan antara saksi yang diambil keterangan adalah pegawai mahkamah bagi membantu siasatan ke atas dakwaan draft penghakiman bocor mengenai kes rasuah Rosmah. Kenyataan itu diambil daripada keterangan bahagian penyelidikan mahkamah dan Hakim Zaini Mazlan yang mendapati Rosmah bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan membabitkan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion ringgit di Sarawak. Pada 29 Ogos lalu, blogger Raja Petra Kamarudin berkongsi dokumen itu di laman sesawangnya dengan mendakwa bahawa keputusan penghakiman yang mendapati Rosmah bersalah sudah ditulis. Dalam perkembangan berasingan, Azmi berkata, Sekretaris Siasatan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang didakwa memfitnah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Dr. Abdul Latif Ahmad sudah hampir lengkap. Sebaik kertas siasatan itu dilengkapkan, ia akan dirujuk kepada timbalan pendakwa raya minggu ini, katanya. Sebelum ini, media melaporkan Rafizi hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul untuk direkam keterangan berhubung dakwaan itu jam 3 petang 3 September lalu. Terdahulu, pegawai khas Abdul Latif membuat laporan polis terhadap Rafizi yang didakwa memfitnah beliau dalam isu berkaitan projek kapal tempur pesisir RCS dengan merujuk hantaran di media sosial yang disifatkan bertujuan merosakkan nama baik ahli parlimen Mersing itu. Rafizi didakwa menyiarkan 4 kenyataan dan tohmahan pada 22, 25, 26, dan 29 Ogos lalu di blog dan menyiarkan semula di Facebook, Twitter, dan TikTok. Rafizi didakwa memfitnah Abdul Latif mempunyai istri kedua bernama Zainab Muhammad Saleh yang mendapat kontrak jutaan ringgit dengan Kementerian Pertahanan untuk projek LCS sedangkan Menteri terbabit sudah menafikan hubungannya dengan wanita itu. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik daripada beritaharian.com.my bertajuk Polis mungkin panggil semula saksi, kes draft kehakiman Najib Rosmah bocor. Berita penuh, polis mungkin akan memanggil semula semua saksi bagi siasatan kes kebocoran keputusan penghakiman membabitkan Datuk Seri Najib Razak dan Datin Seri Rosmah Mansur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim berkata, tindakan itu akan dibuat jika perlu bagi melengkapkan kertas siasatan berdasarkan nasihat timbalan pendakwa raya. Beliau berkata pihaknya sudah menyerahkan kertas siasatan itu sudah diserahkan kepada timbalan pendakwa raya pada 30 Ogos lalu dan ia akan dikembalikan semula kepada polis dalam masa terdekat bagi melengkapkan beberapa perkara. Kita akan melengkapkan kertas siasatan ini secepat mungkin dan jika ada keperluan, kemungkinan keterangan semua saksi yang dipanggil sebelum ini akan diambil semula.
Siasatan yang dilakukan kali ini akan memberi fokus terhadap tindakan yang dinasihatkan oleh Timbalan Pendakwa Raya. Ketua Polis bagi melengkapkan kertas siasatan, katanya ketika ditemui selepas sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur di sini hari ini. Katanya seramai 27 saksi sudah diambil keterangan, yaitu 17 individu membabitkan kebocoran keputusan penghakiman Najib dan 10 lagi membabitkan Rosmah. Sebelum ini, Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai, memaklumkan antara saksi yang diambil keterangan adalah pegawai mahkamah bagi membantu siasatan ke atas dakwaan draft penghakiman bocor mengenai kes rasuah Rosmah. Kenyataan itu diambil daripada kaki tangan bahagian penyelidikan mahkamah dan Hakim Zaini Mazlan yang mendapati Rosmah bersalah atas ketiga-tiga pertuduhan membabitkan proyek solar hybrid bernilai RM1,25 bilion ringgit di Sarawak. Pada 29 Ogos lalu, blogger Raja Petra Kamarudin berkongsi dokumen itu di laman sesawangnya dengan mendakwa bahwa keputusan penghakiman yang mendapati Rosmah bersalah sudah ditulis. Dalam perkembangan berasingan, Azmi berkata, Sekretaris Siasatan Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli yang didakwa memfitnah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Dr. Abdul Latif Ahmad sudah hampir lengkap. Sebaik kertas siasatan itu dilengkapkan, ia akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya minggu ini, katanya. Sebelum ini, media melaporkan Rafizi hadir di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sentul untuk direkam keterangan berhubung dakwaan itu jam 3 petang 3 September lalu. Terdahulu, pegawai khas Abdul Latif membuat laporan polis terhadap Rafizi yang didakwa memfitnah beliau dalam isu berkaitan proyek kapal tempur pesisir RCS dengan merujuk hantaran di media sosial yang disifatkan bertujuan merosakkan nama baik ahli parlimen Mersing itu. Rafizi didakwa menyiarkan 4 kenyataan dan tohmahan pada 22, 25, 26, dan 29 Ogos lalu di blog dan menyiarkan semula di Facebook, Twitter, dan TikTok. Rafizi didakwa memfitnah Abdul Latif mempunyai istri kedua bernama Zainab Muhammad Saleh yang mendapat kontrak jutaan ringgit dengan Kementerian Pertahanan untuk proyek LCS, sedangkan Menteri Terbabit sudah menafikan hubungannya dengan wanita itu. Sekian saja berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.